guys, welcome back my YouTube channel. Kisah seram kita ni ialah rumah sewa. Kita beri nama samaran dia sebagai Hisham, bukan nama sebenar. Hisham ni dia duduk dengan mak ayah dia dekat Terengganu. Dia bekerja sebagai cikgu di sekolah menengah dekat Terengganu. Dia mempunyai 5 orang adik-beradik. Dia 2 orang adik-beradik dia perempuan dan 3 orang lagi lelaki. Dia anak ketiga dalam family dia itulah. 2 orang kakak dia 2 orang ni dah bekerja. Dia dengan adik dia lagi bongsu dia 2 orang ni lah tinggal dengan mak ayah dia. Dia bekerja sebagai cikgu Terengganu dan adik dia lagi 2 orang ni masih belajar sekolah. Seorang sekolah menengah yang dia mengajar ni, sekolah lagi dia sekolah rendah. Dalam tak lama lah dia belajar dalam 2 tahun dia mengajar dekat sekolah menengah Terengganu tu. Dia dapat satu panggilan untuk pergi dekat sekolah Selangor. Macam ada kekosongan dekat Selangor tu dan dia dipanggil lah untuk pergi kat sana. Dia pun bila dia dapat panggilan untuk pergi ke Selangor tu, dia pun beri tahu mak ayah dia. Bila mak ayah dia dengar yang dia dapat panggilan untuk jadi cikgu dekat Selangor tu, mak ayah dia pun macam bangga jugalah dengan dia sebab dia dapat jugalah jadi cikgu tu. Sebab sebelum ni dekat sekolah menengah tu dia hanya cikgu ganti. Tapi bila pergi dekat Selangor ni, rezeki dia memang dapat jadi betul-betul cikgu lah kan. Bukan cikgu ganti lah, memang betul-betul cikgu. Jadi dia pun macam mak ayah pun rasa macam bangga juga lah kan. Sebab apa yang dia nak selama ni tercapai jugalah dengan cita-cita dia. Bila mak ayah Hisham ni dengar daripada cerita Hisham ni, mak ayah dia ni pun bagilah Hisham ni untuk pergi ke Selangor tu lah kan, untuk jadi cikgu kat Selangor tu. Hisham pun cubalah cari kawan-kawan dia yang jadi cikgu kat Selangor tu untuk cari rumah sewa kan. Dia pun kontak lah kawan-kawan dia ada kat Selangor tu. Dia kontak. Adalah seorang kawan dia yang kat Selangor ni memang cari kawan rumah sewa lah. Sebab selama ni dia hanya duduk 3 orang. Jadi Hisham ni pun macam tanya kawan dia ni kan, dia nak lagi tak orang duduk sekali rumah sewa dia. Dia pun kata nak. Dan dia pun ambil lah Hisham. Hisham pun macam dah bincang-bincang kawan dia ni, dia pun bersetuju lah nak duduk sekali dengan kawan dia ni. Dia kena daftar dekat sekolah yang dia dapat, sekolah Selangor tu, hari Isnin minggu depan. Jadi hari Ahad minggu tu, mak ayah dia pun hantarlah Hisham ni dekat bus stop dekat Terengganu. Dia pun tunggu bus tu. Dia pun dalam sejam jugalah dia tunggu bus tu. Dia pun naiklah bus yang dia kena naik. Dia pun sampailah. Dia pun naiklah bus Terengganu. Daripada Terengganu dia ni pergi ke Selangor. Tak lama lepas tu dalam 2 jam jugalah kan dia naik bas tu Selangor. Dia kan jauh jugalah. Dia pun sampailah ke Selangor, ke bus stop bas Selangor ni lah. Jadi bila dah sampai dekat Selangor ni, dia pun kontak lah kawan rumah sewa dia ni untuk ambil dia dekat bus stop tu. Bila dah kontak kawan rumah sewa dia ni pun, dia tunggu dalam sekejap je lah. Sebab rumah sewa dia, kawan dia ni dengan bus stop tak lama pun, dalam setengah jam gitu je lah dia tunggu. Kawan dia pun sampailah dan ambil lah Hisham ni, bawa datang ke rumah dia lah, rumah sewa dia ni lah. Hisham pun pergilah ke rumah sewa kawan dia ni. Asal mula ni semua macam biasa kan. Kehidupan Hisham masuk rumah sewa ni macam biasa lah. Dia tu tak ada apa-apa masalah pun. Macam okey macam biasa kita masuk rumah sewa semua. Bila dah sampai rumah tu, kawan dia ni pun tunjuklah bilik dia ni kat mana semua ni Jadi Hisham pun ambil barang dia ni, terus masuk ke dalam bilik. Dia macam tak berkenalan lagi lah dengan kawan-kawan dia yang 2 orang lagi dalam bilik dia ni. Sebab tadi kan cakap dalam rumah sewa ni kan ada 3 orang. Jadi Hisham ni orang yang keempat lah kan. Jadi dia macam tak kenalan lagi dengan kawan-kawan dia lagi 2 orang ni. Sebenarnya kawan dia yang 2 orang ni seorang balik kampung lah, tinggal seorang je. Jadi Hisham pun bila dah sampai tu dia macam penat dia macam terus masuk dalam bilik dan kemah-kemah bilik dia dululah kan. Bila dah lepas siap-siap kemah bilik semua tu, dalam pukul 5.30 itu dia pun macam terbaring jap. Dia macam penat ingat dah kemah-kemah semua tu kan. Dia pun baring jap. Bila dah baring semua tu, dalam pukul dekat-dekat dalam 6.50 aja tu, kawan dia ketuk pintu dia bilik dia kan, ajak dia macam sembahyang berjemaah sekalian. Sebab kawan dia ni memang jenis macam solat memang tak tinggal semua. Dan kawan dia jadi macam apa orang panggil, macam kena warak sikit lah kan, suka solat berjemaah semua tu. Jadi bila kawan dia dah ketuk bilik ni, dia pun macam terbangun lah untuk dah tahu dah kawan dia ajak sembahyang. Dia pun macam bangun siap-siap kan. Dan dia pun macam terpandang
dalam katil Syam ni dia macam ni tau. Ni katil Syam, dia tingkap kat luar. Dia pun bila dah bangun dia meriak-riak betul ke tulang semua tu dia pun macam terpandang dekat kat lah tingkap belah luar dia ni dah Dia ada nampak seorang budak perempuan tengah lambai macam ni kat dia. Dekat rumah sebelah tu lah. Sebab tingkat dia ni belah sini. Macam ni tingkat dia. Sebelah ni rumah jiran. Macam rumah jiran lah. Tapi rumah jiran tu nampak macam tak ada orang duduk pun lah. Macam rumah lama macam lama orang tinggal lah kan. Tapi dia nampak budak perempuan tengah macam ni kat dia. Dia macam hiraukan lah kan. Mungkin dia ingat ada macam budak-budak perempuan kan. Mungkin dia fikir budak-budak je lah yang tegur dia. Jadi pun macam hiraukan je lah. Dia pun bangun-bangun siap-siap semua tu. Mandilah untuk solat maghrib sekali dengan geng-geng dia ni Bila dah lepas solat maghrib semua tu, Hisham dengan kawan-kawan dia ni pun macam bersiap-siap untuk pergi makan kat luar lah. Sebab diorang ni macam duduk bujang kan. Jadi macam payah sikit lah nak masak Tapi waktu ni Hisham hanya berkenalan dengan yang kawan serumah dia dengan yang seorang ni je lah dulu Yang seorang lagi ni dia tak berkenalan lagi. Sebab seorang lagi ni belum balik lagi lah. Selalunya kawan dia pun cakap yang kau seorang lagi ni masalah balik macam lambat lah. Sebab kalau dia balik sini sebab dia selalu rumah dia dekat, family dia dekat je. Jadi dia macam bila cuti tu dia akan balik rumah family dia. Dia ada makan banyak ruang masa dengan family dia dalam pukul 10 atau pukul 11 baru dia akan balik ke rumah ni lah. Sebab rumah kampung dia tak jauh pun lah family dia dengan rumah sewa dia ni. Jadi bila dah tu dia macam berkenalan dengan ni dulu. Hisham ni dia bersekolah menengah dia, sekolah yang dia dapat dekat Selangor ni dekat yang kawan dia yang tak balik lagi ni. Jadi dia macam buat kata orang dia macam dia tak ada kereta motor Dia kan tadi kan pergi kat Selangor dia kan hanya naik bas je. Jadi dia macam kawan dia dah tanya perkenalan cakap-cakap tu, kawan dia ni pun cakap dia kalau dapat shift sama macam dia memang shift pagi sekolah Selangor tu. Jadi boleh pergi dengan kawan dia yang tak balik lagi ni lah sebab sekolah dia orang sama. Yang kawan dia yang lagi seorang yang dia perkenalan ni yang ada kat rumah tu sama dengan kawan dia yang ni yang dia kenal ni. Jadi orang memang selalu sekali dah pergi kerja semua tu. Jadi siapa macam dah kenal semua tu, dah dengar cerita macam tu kan, macam faham lah situasi rumah sewa dia kena pergi kerja semua tu kan. Bila dah rancak borak kenalan semua tu, Hisham pun macam cerita kan dekat kawan-kawan dia kat kedai tu Dia cakap kan kat rumah sebelah rumah kita tu ada orang duduk ke. Dia tanya macam tu dekat kawan-kawan dia ni lah. Kawan-kawan dia pun cakap tak ada, kat rumah tu tak ada orang duduk pun, lama dah kosong. Dia orang dah masuk tu, rumah tu dah kosong dah lah. Jadi Hisham pun macam pelik, siapa yang lambai tangan kat dia tadi. Dia pun macam pelik, dia fikir sekejap macam tu. Dia pun macam mungkin dia mamai kot, dia je nampak-nampak Dia pun macam hiraukan je lah Dia pun sambung lah borak-borak dah makan dengan kawan dia kat kedai tu lah. Dalam pukul 10.30 macam tu barulah dia balik rumah sewa dia. Dan dia tu masuk dalam bilik lah. Masa ni barulah kawan dia yang seorang lagi tadi yang tak ada kat rumah tu baru balik ke rumah ni. Jadi dia pun macam berkenalan dengan kawan dia ni. Dan macam kenal satu sama lain Dah kenal lah kan. Dia dah kenal semua tu, dia pun jadi rapat lah dengan kawan dia ni. Jadi macam kawan baik dia lah. Boleh dikata boleh jadi macam kawan baik dia lah Jadi semua tu malam tu macam berakhir macam tu je lah Tiga orang pun masuk bilik masing-masing dah tidur. Hisham malam ni first kali dia kena ganggu. Tadi petang dia kena ganggu dah kan dengan tangan budak yang rambai tangan dia tu. Malam ni lagi teruk dia kena ganggu. Malam memang malam yang dia tak boleh lupakan lah malam ni Sebab kata orang dia kena ganggu macam mana. Masa ni dia macam dalam pukul 10.30 tu kan, dia berkenalan semua dalam pukul 11 lah dia masuk bilik tu. Dia dah tu semua tu, dia pun baring lah atas katil dia nak lelapkan mata sebab penat Dia pun cuba tengah-tengah lelapkan mata tu, dia ada berdengar ada benda macam ketuk tingkap dia. Asal mula dia ingat macam mungkin dia je dengar kot imajinasi dia je lah Tapi benda tu bukan sekali dua tau, macam banyak-banyak kali. Macam benda orang tengah marah ketuk tu dia dah rasa tak sedap hati lah. Dia pun macam hiraukan je lah dia kata Dia sebab dah tak sedap hati dia nak buka mata kan lagi takut Dia berkejamkan mata, dia cuba-cuba buat tidur semua tu. Tiba-tiba benda tak cukup sampai situ. Benda tu dia dengar macam katil. Kau perasan tak kalau katil kalau duduk dah macam tergelam macam ni, betul tak? Katakan kalau ada orang duduk sebelah kita kan, kita akan ada rasa orang duduk Jadi dia pun rasa benda tu.
bila dia rasa benda tu tak cukup dengan rasa dia tau. Ada pula dia dengar orang sebut nama dia. Dia macam bukan sebut dia macam tegur dia lah. Hai. Bunyi benda tegur dia macam ni. Hai. Tak tidur lagi ke? Benda tu cakap macam tu kat dia. Kalau korang takut tak? Kan? Tengah-tengah malam orang tegur. Hai. Tak tidur lagi ke? Isya pun dah rasa tak sedap hati lah, bergigil dia ni. Tapi dia cuba kuatkan hati dia. Dia cuba kejam mata lah kan. Dia baca ayat-ayat apa yang dia tahu. Tiba-tiba dia rasa pula ada cakaran. Macam benda tercakar kat belakang dia. Dia rasa pedih sangat. Tapi Isya pun macam cuba baca dan beranikan cakap kan. Dalam diri dia cakap kan. Aku tak kacau kau, kau jangan kacau aku. Dalam juga dia kena ganggu tu. Bukan sikit-sikit macam-macam Dan tu dia baca je lah hati apa ayat-ayat dia ingat semua tu. Dalam 2 jam jugalah dia kena ganggu. Barulah benda tu diam. Aisyah pun tertidur. Bila dia dah bangun pagi tu, dia tengok kan belakang dia yang kena cakar tu kan. Dia rasa dia kena cakar malam tu kan. Dia tengok belakang badan dia tu kan. Dia memang nampak panjang sangat. Dia kena cakar tu lah, kesan cakar tu lah, panjang sangat. Dia pun rasa tu semua tu dia pun macam tak cerita, takut kawan-kawan dia tak percaya kan. Dia pun macam kuatkan rasa hati dia dulu. Dia macam siap-siap semua tu untuk pergi ke sekolah ni kan. Dia pun cerita yang kawan dia yang satu sekolah dengan dia ni, yang macam nak pergi sekolah sekali ni kan. Dia macam cerita kat kawan dia yang ni Kawan dia yang ni Asadullah dengar pun, Asadullah cerita dia dengar semua tu. Kawan dia ni pun cakap kat dia, memang betul rumah sebelah tu memang macam agak keras sikit lah Kawan dia ni kata sebab dulu kat situ ada seorang budak kena bunuh. Tapi macam budak kena culik, macam budak kena bunuh, budak perempuan dia kata. Tapi Isya pun macam terfikir, adakah budak perempuan yang dia nampak ramai tangan kat dia tu kan. Jadi budak orang tu berkata macam kena bunuh kat situ. Jadi macam roh budak macam tak aman lah kan kat rumah tu. Dan rumah orang tu pun sebelum ni ada orang duduk, tapi tak lama sebab kena kacau. Jadi bila kawan tu pun cerita-cerita kat Isya, Isya pun baru tahu kan. Dan kawan dia pun cakap kat Isya, lupa nak pesan semalam. Sepatutnya sebelum masuk, macam sebab kata orang bila dah masuk bilik tu kena buat solat hajat, baca Yasin semua tu kan. Sebab tu kan macam bilik tu kan kita macam biasa lah kalau kita masuk rumah ke bilik kosong kan, tak pernah duduk, kenalah baca-baca benda tu kan. Sebab macam ada orang kata lah kan, bila rumah ke bilik lama tak duduk ni, adalah benda-benda yang gaib ni duduk Jadi kawan dia bercakap macam tu kat Isya. Jadi Isya pun macam terlupa, yelah kan dah pernah ingat kan. Dia pun terlupa nak baca Yasin semua tu. Jadi tu pun macam dengan aku tak kesilapan dia jugalah kan, sebab dia lupa buat tu. Jadi bila dah dengar macam tu kawan dia cakap, bila dah balik sekolah tu, Isyam pun buat baca Yasin dengan solat hajat dalam bilik tu. Tapi Isyam dia tak cerita kat kawan dia yang lagi seorang ni, yang kawan dia rapat dia yang dia kenal ni. Dia cerita kat kawan dia yang sekolah ni je lah. Sebab dia takut bila dia cerita kat kawan dia yang rapat lagi seorang ni, takut jadi lain kan. Takut kawan dia ni macam rasa lain lah kan dengan dia. Jadi dia macam diam je lah kan. Biar kawan dia yang ni je lah tahu cerita kan. Okey, itu saja konten kita untuk malam ni. Minta tolong like, subscribe, share dan tekan button sebelah subscribe tu.